agama kita dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qadr al-jahil wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sallam bi sunnatihi ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman kepada kamu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yumnalukum hatta hawahu tab'an lima jibri. Yang maksudnya tidak menerima salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur atau cenderung kepada apa yang kebawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasqi wa nafa'a wal intifa wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-hayy ibti muslimin yang dimatakan muslimin muslimat. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Ta'ala. Wajib berakan, kemudian mustahil berakan dan harus berakan. Wajib berakan ada dua, wajib daruri dan nazari. Mustahil berakan ada dua, nazari dan daruri dan nazari. Perintah Allah atau larangannya, di mana setiap Islam yang mukallaf, ya ini sudah diperhati dengan hukum atau dengan kata lain sudah pun akil balik. Artinya orang berakal yang sehat dan cukup dewasa wajib atasnya mengetahui hukum-hukum tersebut. Syarat mukallaf sebenarnya yang disepakati oleh para ulama. Pertama, akil. Akil. Ain qaf ya lam, akil. Orang yang berakal. Tidak gila dan seumpamanya. Hanya orang yang ditaklifkan hukum lah. Orang taklifkan hukum maksudnya diberati hukum. Taklif itu beratlah. Maksudnya mereka terikat dengan hukum syarak. Yang pertama orang yang berakal, kemudian tidak gila dan sebagainya. Jadi orang gila tak terikat lah. Orang yang belum akil balik pun tidak terikat. Yang kemudian balik, seorang yang telah sampai umur 15 tahun atau seseorang yang telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani bagi lelaki atau perempuan yang telah sampai umurnya 9 tahun, yang telah pun didatangi haid, Nanti yang kedua syaratnya balik. Ba'alif lam ghaib, balik. Sama balik itu sampailah, balagha, sampai itu sampai. Had umur dia.
Rumah dia telah balik 15 tahun, kebiasaan 5 tahun lelaki, mana dia telah pun bermimpi, kemudian perempuan, kebiasaan umurnya 9 tahun, yang datang dari haid. Kemudian yang ketiga, sampai semua Islam, sampai dakwah Rasulullah pada mereka yang baru memeluk Islam. Dan bagi mereka yang berapa Islam, dia dikira mukallaf apabila dia akil dan balik. Dia syaratnya mesti sampai semua Islam lah. Walau cukup mana sekalipun sampai Islam. Sekarang ni canggih, kan? Canggih. Walaupun kadang-kadang pendakwah tak sampai, tapi orang boleh layan internet kan. Ada jaringan internet, kat situ pun nampak. Boleh tengok kan. Seluruh dunia boleh tengok. Dengan syarat ada jaringan internet. Okey. Kalau jadi kat situ memang tak ada internet lah. Ada tempat-tempat yang tak ada internet pun. Di puncak bukit, di lereng bukit, di dalam kawasan lembah paya dan sebagainya, kadang internet tak ada. Jadi dia tak termasuk dalam tempat yang sampai seluruh Islam. Macam tu. Jadi kalau ada yang internet, sampailah seluruh Islam. Sebab boleh akses kan. Boleh akses maklumat di seluruh dunia. Tuan-tuan. Jadi kita nak bagi alasan apa? Bagi alasan apa kalau kita kata awal tak sampai seluruh Islam. Sebab zaman sekarang sains teknologi dunia canggih dan sebagainya. Tak bagi alasan. Kadang apa lagi kalau duduk pula sebelah masjid. Duduk sebelah masjid, duduk sebelah surau. Nak kata tak sampai seluruh Islam pun pelik juga kan. Dia kata tak sampai seluruh Islam, tak ada siapa pun berdakwah kita. Hari-hari dengar orang berceramah, bicara dan sebagainya. Tak. Dia nak bagi alasan apa? Tak sampai seluruh Islam. Betul. Kalau zaman dulu lainlah, tidak ada kemudahan teknologi. Tapi walaupun tak ada kemudahan teknologi pun, kan tengoklah macam mana orang daripada Nusantara pergi ke pergi belajar ke Mesir, pergi belajar ke Mesir, ke Jordan, ke Arab dan sebagainya. Jadi kalau kita kata nak kata tak sampai Islam pun tak boleh. Sebab Islam tak sampai. Ada kerajaan para Meswara, kan, kerajaan Melaka dulu. Kerajaan Melaka dulu kan tahun 2000 apa tu? 1511 1511 kan ada Islam kan, dah sampai ke tanah Melayu, ke Nusantara dan sebagainya. Jadi kita nak kata alasan tak Islam pun tak boleh. Dulu dah sampai dah, masjid pun dah banyak. Nampak? Baik, kemudian yang keempat, sempurna panca indera, iaitu tidak ada kecederaan pada pandangan dan penglihatan ketika sebelum balik. Seandainya cedera hanya pendengaran sahaja dan penglihatan sahaja, maka dia dikira mukallaf. Iaitu yang keempat, sempurna panca indera. Al-hawas, awalnya panca indera ataupun al-jawarih, panca indera. Tidak ada kecederaan dari pendengaran dan penglihatan ketika sebelum balik. Seandainya cedera hanya pendengaran sahaja atau penglihatan sahaja, maka dia dikira mukallaf. Dikira mukallaf. Walaupun mungkin dia buta tapi dia dengar. Dengaran okey. Ataupun dia tak dengar tapi mata melihat, maka dikira mukallaf juga. Maka dikira mukallaf. Tak boleh dia kata, aku tak boleh lihat tapi dengar. Aku tak bukan mukallaf. Ini termasuk kan. Kemudian hukum syarat kami pada dua. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wadai. Pertama taklifi, yang kedua wadai. Apakah dia kata hukum taklifi? Hukum taklifi itulah wajib, sunat, harus, makruh, haram. Haram dan
Itulah wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Itu yang dikatakan hukum taklifi. Wajib ila sesuatu ma yusabu ala fi'li, kan? Wajib ila ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu benda yang dipahala bila kita buat, dan diseksa apabila tinggalkan. Itu berwajib. Dia ada wajib pula, ada bahagian wajib lah, kan? Wajib aini, kan? Wajib kifayah dan sebagainya. Kemudian yang kedua sunat. Sunat ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Sesuatu benda yang dipahala bila buat dan tidak diseksa apabila ditinggalkan. Jadi dikatakan sunat. Sunat pula ada macam-macam pembahagian sunat pula lah. Dia ada sunat yang diperhati, yang tidak diperhati, sunat muakkad, kan, sebagai muakkad dan sebagainya. Kemudian harus ialah ma la yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Satu benda yang tidak diberi pahala apabila dilakukan dan tidak sia-sia apabila ditinggalkan. Itu benda harus. Kemudian makruh pula satu benda yang diberi pahala apabila ditinggalkan dan tidak sia-sia apabila dilakukan. Betul? Tidak sia-sia apabila dilakukan. Benda makruh. Okey. Kedudukannya eloklah ditinggalkan. Makruh pun ada dua, kan? Ada makruh tanzih, makruh tahrim dan sebagainya. Tahrim ni lebih kepada tahram lah. Makruh tahzih ni makruh biasa. Nah, haram bila ma yu'aqabu ala fi'li wa isabu ala tarki. Satu benda yang apabila diseksa dilakukan dan mendapat pahala apabila ditinggalkan. Nanti dikatakan hukum taklifi yang 5. Hukum taklifi yang wajib yang ada kat sini tak sama dengan wajib yang terdapat dalam hukum makan. Hukum makan pun ada wajib, kan? Hukum makan dia ada 3, wajib, mustahil dan harus. Tapi wajib hukum makan tu tak sama dengan hukum syarak. Kalau wajib pedagang tu, kalau wajib dalam hukum makan tu wajib pedagang. Dia ada daruri dan nazari. Ada daruri dan nazari, ada mudah dan ada payah. Macam itu masalah. Jadi wajib pada akad tak sama dengan wajib pada syarak. Wajib pada syarak itu maksud benda yang dipahala oleh buat dan sia-sia boleh ditinggalkan. Jadi kontak TV. Okey. Adakah pada zaman Nabi itu memang dah ada hukum tu? Persoalan lah. Adakah dah ada hukum tu? Hukum wajib, sunat, harus, makruh, haram, ada tak? Nabi dia tak ada sebut pembahagian wajib, sunat, harus, makruh. Dia tak ada sebut. Yang buat klasifikasi pembahagian ini adalah ulama-ulama yang kemudian. Okey, ini wajib. Apa menyampaikan wajib adalah hujah dia. Kenapa dia jadi wajib? Dia sunat, kenapa jadi sunat? Adalah hujah dia, kan? Jadi ulama pun mereka pun berbahas, membahas, berbincang dan sebagainya. Sesuatu perkara yang disebut oleh Nabi tadi, maka jadilah benda itu wajib. Jadilah benda itu sunat, jadilah harus, makruh, haram dan sebagainya. Berdasarkan apa yang telah dibahaskan oleh ulama, berdasarkan ilmu yang ada pada mereka, maka mereka istimbat hukum, jadilah benda itu wajib. Itu sunat, harus, makruh dan sebagainya. Sebab pada zaman Nabi Nabi tak sebut direct macam tu, wajib, sunat, makruh dan sebagainya. Baik, seterusnya kemudian hukum wad'i. Jadi hukum syarak ada 2. Pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Hukum wad'i ialah beberapa perkara yang berhubung dengan hukum taklifi juga. Jadi hukum wad'i ini dia berkait juga dengan hukum taklifi. Maka tiada sesuatu daripada hukum taklifi bergantung dengan hukum wad'i. Dan hukum wad'i terbagi pada 3. Hukum wad'i ini terbagi pada 3. Apa makna wad'i? Wad'i ini maksudnya letak lah. Wad'i dalam bahasa Melayu maksudnya letak.
Cuma wadai ini dia macam kata elemen-elemen yang membawa kepada wujudnya hukum tu. Kenapa dia jadi wajib, harus, makruh sebagainya? Kerana berdasarkan kepada wadai. Berdasarkan antara contohnya berdasarkan pada sebab. Yang kedua berdasarkan pada syarat. Yang ketiga berdasarkan kepada manik. Yang keempat berdasarkan pada sah. Yang kelima berdasarkan pada batal. Batal lah. Sebab, syarat, manik, sah dan batal. Jadi 5 perkara ni dia berkait dengan hukum taklidi. Okey, yang pertama sebab. Apakah yang dikatakan sebab? Iaitu sesuatu perkara yang perlu ada untuk membuat sesuatu pekerjaan yang lain. Seandainya perkara itu tak ada, maka tak akan ada perkara lain. Contohnya tergelincir cahaya matahari, tergelincir matahari. Tergelincir matahari menjadi penyebab kepada wajib solat. Tergelincir matahari ya. Kalau matahari tempat atas kepala tu apa? Istiwa kan? Istiwa, matahari tempat atas kepala. Bila tergelincir, bukan mana tergelincir, itu jatuh lah. Kalau matahari jatuh, jatuh lah. Matahari jatuh, habislah kita tentang matahari jatuh. Masa tergelincir tu dia bergerak lah, bergerak ke barat. Kan? Kalau tergelincir, bukan macam kita tergelincir. Gitu. Tapi istilahnya tergelincir. Kan? Tergelincir matahari menjadi penyebab kepada wajib solat. Solat apa? Solat zuhur lah. Solat zuhur. Okay? Kalau solat asar, maknanya bayang tu sama panjang dengan kayu kan. Jadi kalau kayu kita letakkan, maka dia sama panjang lah dengan bayang tu. Okay? Itu dikatakan sebab. Jadi tergelincir matahari menjadi penyebab kepada wajib solat. Wajib kan taklidi. Wajib solat kan taklidi. Jadi elemen sebab ni menjadi salah satu daripada perkara menyebabkan wajib solat. Sebab dia. Mana satu perkara yang perlu ada untuk membuat satu pekerjaan yang lain. Seandainya perkara itu tak ada, maka tak ada perkara yang lain. So kalau mana tergelincir matahari tak adalah wajib solat. Matahari dia duduk ke situ ya. Berjam-jam kita bukan, tak gelincir dia dah. Duduk tegak tak kepala dia. Kan? Jadi tak ada penyebab lah. Tak ada penyebab kepada wajib solat. Dia mesti tergelincir matahari, barulah ada penyebab kepada wajib solat. Dalam kitab ni tak sebut pun hukum tadi. Dia hanya sebut hukum yang 5 je, hukum taklidi. Jadi saya tambah. Okey, yang kedua syarat. Syarat ialah satu perkara yang seandainya tiada, maka tiada. Ya, atau tidak sempurna perkara lain. Tetapi adanya juga tak mesti ada perkara lain. Contoh syarat. Contoh syaratnya sempurna tempoh zakat. Selepas tahun. Dia jadi syarat kepada wajib zakat. Betul tak? Syarat wajib zakat maksudnya cukup haul lah, sempurna setahun lah, maka wajib zakat dikeluarkan lah. Contohnya zakat harta benda, zakat pertanian, zakat emas dan sebagainya, zakat perniagaan, maknanya cukup haul, cukup zakat binatang ternakan, cukup haulnya, maka wajib zakat haul. Hawaulam, pedas, hawaulam, haul. Haul ni dia ada dua makna. Satu lagi haul, maksudnya haul ni satu lagi maknanya memperingati. Haul memperingati orang yang telah meninggal dunia. Haul. Dan setengah akan istilah haul gitu. Mana memperingati orang-orang ulama yang telah meninggal dunia. Contohnya ulama itu dah nak meninggal dunia setahun yang lepas, maka dibuatlah macam majlis lah. Majlis ataupun haul memberkati akan kematian ulama tersebut. Buat zikir ke, kata majlis berduri mengamalkan dan sebagainya. Nanti dikatakan haul juga.
Sini makna haul ini makna cukup tempoh setahun. Cukup haul. Dia tak gunakan sanah. Sanah pun setahun juga. Sanah setahun. Al-am setahun. Al-hijri setahun. Tapi dia tak gunakan sanah tu, tapi gunakan haul. Sebenarnya tempoh zakat haul selepas tahun. Jadi syarat pada wajib zakat. Seandainya tak cukup haul, maka tak wajib zakat kerana tidak mencukupi syarat. Tetapi jika ada haul sahaja, yang ini tempoh setahun tetapi tiada harta, maka tidak pula jadi hukum zakat tersebut. Nampak? Syaratnya haul cukup setahun. Tapi cukup setahun pun kalau jumlah bilangan tak cukup pun tak boleh juga. Walaupun cukup setahun tapi jumlah binatang yang wajib zakat tu tak cukup pun tak boleh juga dikeluarkan zakat. Walaupun cukup setahun. Ataupun jumlah bilangan wajib zakat sampai setahun pula tak sampai. Contohnya berapa? 11 bulan je. 11 bulan tak sampai 12 bulan kan. Jadi tak wajib zakat lah. Walaupun jumlah itu dah sampai. Walaupun jumlah zakat itu, binatang zakat itu dah sampai dah. Tapi sebabkan itu sampai setahun, tak wajib zakat. Ada juga kadang-kadang orang ni kata panjang akal ada juga tu. Panjang akal kan. Okay? Dan cukup bilangan tu kan, bulan seboleh bilangan cukup, tapi bulan tak cukup. Bulan dah boleh dah cukup setahun, tapi dia dikurangkan jumlah. Dia kurangkan jumlah, jadi tak boleh zakat lah. Dia mengelak lah. Gitu. Dia pun tak boleh tak boleh pakai. Baik, yang ketiga, hukum wata'i yang ketiga yang ada kaitan dengan hukum taklifi ialah manik. Manik penghalang. Mim, alif, nun, ain, manik. Bukan manik yang kecil tu. Bila kecil kan, bola-bola kecil tu manik kan. Manik. Perempuan kan suka manik-manik letak kat baju, kat tubuh berkelip-kelip. Kelip-kelip manik kan. Macam tu. Perempuan suka kata tu manik-manik. Jadi manik penghalang, iaitu satu perkara yang andainya ada, maka akan tiada atau terbatal perkara yang lain. Tetapi tidak sebenarnya tiadanya penghalang. Tetapi tidak semestinya tiadanya penghalang. Akan ada perkara lain. Contohnya haid. Haid menjadi penghalang kepada wajib salat bagi kaum wanita. Maka lazim daripada ada haid, maka tiadalah hukum wajib salat. Tetapi tiada lazim daripada hukum wajib salat itu, maka tiada haid. Tetapi tiada lazim dan ada hukum salat, maka manakala tiada haid. Tetapi tiada lazim ada hukum wajib salat manakala ada haid. Manakala tiada haid. Mungkin dia tiada haid, mungkin dia ada nifas ke dan sebagainya. Mungkin ada elemen lain lah yang menghalang dia pada solat. Walaupun kebiasaan perempuan kalau ada haid dia tak solat kan gitu. Jadi kadang-kadang dia tak ada haid, tapi dia ada benda lain yang menghalang dia. Perempuan tu solat. Itu pun jadi masuk dalam manik juga, menghalang untuk melakukan solat. Itu boleh. Lelaki apa yang menghalang solat? Kan? Ada lelaki yang tak pernah menghalang solat? Tak ada kan? Membuta Ustaz kan? Malah solat gila lah kan? Gila lah. Gila tu menghalang solat ke? Pada tak waras kan? Macam tu. Tapi selagi mana dia tak gila, selagi dia waras, tak boleh solat. Cuma mungkin solat tu kalau dilambatkan ke kan, disebabkan mungkin tentu terpaksalah dia melambatkan solat. Biasalah nak solat. Tapi kalau kedatangan haid untuk lelaki, itu tak ada. Kenapa kau solat? Tak solat. Dia datang haid kan? Periaklah Ustaz.
Jadi benar tak berlaku lah pada berlaku. Itu umpan tadi kan. Nanti dekatkan manik penghalang itu perkara yang lengkap syarat. Ada sebuah kitab dia tak sebutkan. Dia sebut 3 je. Hukum tawadhi dia sebut 3 syarat, sebab dan manik sebut 3 je. Dia tak masukkan sah dengan batal. Tapi dalam sebuah kitab dia masukkan sendiri. Jadi 5 lah hukum tawadhi itu. Sah atasnya dulu suatu perkara. Contohnya, apabila dikatakan jual beli itu sah, artinya jual beli itu lulus daripada segi syarak. Maka haruslah orang yang membeli itu memakai atau menggunakan barang yang dibeli itu, dan harus juga penjual memiliki harga jualan barang tersebut. Itu dia kata sah. Sah. Kalau perkahwinan itu sah, bolehlah melakukan hubungan intim kan, suami isteri. Kalau sah, kalau tak sah, terbatal, tak boleh dah. Betul kan? Sah. 3 solat dia sah atau tak sah? Sah. Kalau sah, maknanya akan beri pahala lah. Siapa beri pahala? Allah Ta'ala lah. Bukan kita beri pahala. Walaupun kita kata sah, semuanya sah. Adakah kita memberi pahala kepada dia? Tidak. Kita hanya buat keputusan dia sah ke tidak. Bisnis pahala Allah Ta'ala yang bagi, bukan kita kan. Kalau kita bagi pahala senang, apa kita nak bagi senang. Apa ni agak-agak apa nak bagi kan gitu. Macam cikgu sekolah lah, cikgu sekolah ataupun penanda kertas peperiksaan. Berapa markah nak bagi ni? 80%. Plus sampai kan. Ada plus. Dulu mana ada plus. Kan macam-macam plus, ada plus dan sebagainya. Senanglah kita bagi pahala bukti dia punya markah tu. Tapi kalau solat, macam mana kita nak tentukan siapa nak bagi pakar? Tak ada siapa. Kecuali Allah Ta'ala, para malaikat yang bagi markah. Kemudian kelima, batal. Batal artinya rosak dan tidak lulus. Contohnya dikatakan ibadah itu batal, maka ibadah itu rosak dan tidak terima, atau akad itu batal. Artinya akad itu tidak lulus daripada segi syarak. Semana kalau akad itu batal, contohnya yang akad jual beli itu batal, maka tidak sah jual beli. Kalau perkahwinan itu batal, maka tak sah perkahwinan itu. Kes kalau berlaku apa-apa dikira zina lah, betul? Maka dianggap sebagai zina. Bila zina akan sudah tentu mendapat dosa dan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebagai orang kata orang yang mengamalkan hukum, mengamalkan undang syarak, wajiblah kita membatalkan perkahwinan itu. Wajib memparahkan, memastikan pasangan yang kalau seandainya pernikahannya itu terbatal, naklah dihasilkan. Jadi baik. So pecahan hukum syarak tadi dia ada hukum taklifi dan juga hukum wadai. Hukum taklifi tadi ada 4: wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Sedangkan hukum wadai dia ada 5. Di sini 5: sebab, syarat, manik ada penghalang, sah dan juga batal. Saya katakan hukum syarak. Kemudian kita lihat kepada hukum adat. Hukum adat. Hukum adat di sini bukan seperti adat yang kita faham. Hukum adat, masuk kampung ni adat macam ni. Kau adat ke apa ni? Adat apa, Minangkabau apa, Minang apa dah apa? Pasti kan? Bukan itu tuan. Bukan hukum adat yang itu. Hukum adat di sini ialah kebiasaan benda tu di segi pengamatan kita, penelitian kita, kan? Kebiasaan benda tu macam tu. Contohnya daripada hukum adat, matahari naik daripada barat menuju ke timur. Betul? Salah. Matahari naik daripada timur menuju ke barat. Tiba-tiba matahari naik daripada barat ke timur. Dia tidak menyalahi hukum adat lah. Menyalahi hukum adat. Kemudian orang kalau jatuh, seorang itu kalau jatuh mesti dah daripada atas turun ke bawah. Betul?
Tiba-tiba dia jatuh daripada bawah naik ke atas ke udara. Itu bukan yang dikatakan hukum adat. Kemudian hukum adat, setiap benda yang tajam, pisau, parang dan sebagainya, mesti dia akan memotong. Betul? Tetapi tiba-tiba tak memotong. Dia menyalahi hukum adat. Api kalau jumpa benda yang kering, kayu ke, kain ke, kertas kan? Jadi kebiasaannya api mestilah membakar. Tiba-tiba api tidak membakar, menyalahi hukum adat. Menyalahi daripada hukum adat. Ikan kebiasaannya duduk mana? Dalam air. Ikan duduk dalam air, ikan tak duduk dalam air. Ikan tak duduk ke rumah kita tu kan, dia makan sama-sama ke dapur tak ada. Dia kena makan ke tak? Dia kena makan tu. Tapi dia tak ada. Tak ada duduk lah kata semua pergi jalan, pergi Senayan tu, tak ada ikan. Sebab ikan kebiasaan mesti duduk dalam air. Tiba-tiba dia duduk dalam air. Makan sesama dengan tiga, pergi mana-mana dah gitu. Nyalahi hukum adat lah. Okey. Manusia kebiasaan duduk di darat. Tiba-tiba duduk dalam air. Jadi boyo dalam air tu. Jadi ikan dalam air kan. Tak nak naik pula kata. Dia dah menyalahi hukum adat. Hujan, kebiasaan hujan dia turun daripada atas ke bawah. Tiba-tiba hujan daripada bawah naik ke atas. Menyalahi hukum adat. Manusia kalau nak dapat anak tu mestilah dengan cara bersalin kan, beranak lah. Kerana manusia ni mesti beranak. Berapa anak? Tiba-tiba manusia tu bertelur. Keluar telur kan macam tu. Keluar telur betul menggeram telur berak. Ada telefon geram. Dah selesai telur berak, maka telur pun pecah, dapat anak. Nampak? Ini menyalahi hukum adat. Kita kata hukum adat tu. Okey? Hukum adat atau adilah suatu hukum atau perkara yang berlaku secara ulangan dan sah berlawanan antara satu dengan lain. Macam tu. Terbagi pada 4 bahagi. Yang pertama, ikatan ada dengan tiada. Perhubungan ada dengan tiada. Contohnya ada makan. Ada makan maka ada kenyang. Atau ada api maka ada panas. Ada makan maka adalah kenyang. Tanpa makan tak kenyang lah. Betul? Api sifatnya membakarkan. Api ini sifatnya panas. Itu dikatakan ikatan ada dengan ada. Bila ada api maka adalah benda panas. Ataupun di balik bukit tu kita nampak asap. Bukit nampak asap dia kata. Bila ada asap menunjukkan pada kita ada api di balik bukit tu lah. Macam tu. Lainlah kalau contohnya hujan lebat kita nampak tu bukan asap, itu kabus kan, kabus nak kata itu kan asap. Disebabkan ada hujan lebat maka adalah kabus. Macam tu. Kemudian yang kedua, perhubungan tiada dengan tiada. Contohnya tiada makan maka tiada kenyang, dan tiada panas maka tiada api. Tiada makan maka tiadalah kenyang. Bila ada makan barulah ada kenyang. Ada, tapi ada juga yang makan tak kenyang. Tak tahu siapa yang makan. Dan tiada panas maka tiada api. Kemudian yang ketiga, perhubungan ada dengan tiada. Contohnya ada panas maka tiada sejuk. Bila ada panas sudah tentu tak ada sejuk lah. Kemudian ada kenyang maka tiada lapar. Inilah dah kenyang, takkan nak lapar pula. Itu dikatakan perhubungan ada dengan tiada. Ikatan ada dengan tiada. Kemudian yang keempat, ikatan tiada dengan ada. Contohnya tiada lapar kerana ada makan. Tiada hangus kayu yang dibakar, tapi kerana ada air yang menyiram. Betul? Tiada lapar kerana ada makan, dan tiada hangus kayu yang dibakar, api kerana ada air yang menyiram. Inilah kebiasaan dikatakan hukum adat. Hukum adat yang tidak boleh kita terlepas selain daripada hukum adat itu. Kalau dia berlaku sebaliknya,
Itu dikatakan mencari adat. Ya, itu yang dikatakan mencari adat. Betul tak? Seperti apa perkara puncak adat? Seperti mujizat. Mujizat kan yang diberikan pada Nabi pada Rasul, benda-benda ini mencari adat itu, menyalahi pada adat itu. Itu juga dengan sihir. Sihir pun boleh menyalahi adat. Pengamalan sihir, ataupun silap mata kan, silap mata. Silap mata dia, tapi dilakukan oleh orang yang biasanya tidak taat pada Allah lah. Dia menggunakan sihir dan sebagainya kan, maka dia buat silap mata. Contohnya dia boleh mengangkat orang di atas udara tanpa apa-apa alat. Contohnya orang kalau habis mata kan, dia boleh angkat orang itu ke udara tanpa ada apa-apa alat sekalipun. Kan? Tapi tu ada pula orang kadang letak di atas pedang pula. Pedang tu tegak, dia letak orang atas pedang. Kan? Itu dikatakan mencari adat. Sebab kebiasaannya tak akan berlaku macam tu. Tapi dia berlaku. Tapi berlaku tu dengan izin Allah Ta'ala juga. Kalau Allah Ta'ala izin kan tak juga akan berlaku. Jadi itu dikatakan mencari adat. Okay? Dan harus berlawanan satu perkara yang dalam hukum adat dengan perkara lain, seperti ada api, tiada panas, atau ada makan tetapi tiada kenyang dan lain. Kerana setiap perkara yang berlaku itu semuanya dengan izin Allah. Mesti dengan izin Allah. Macam mana hebat orang itu, kalau tak ada izin Allah Ta'ala pun tak akan berlaku juga. Ya. Dan perkara-perkara tersebut dinamakan hawarikul adat, perkara yang mencari adat, yang berlaku di luar kebiasaan. Seperti yang pernah daripada Nabi Ibrahim yang tidak angus sebelum campakkan api, Nabi Ismail yang tidak lut ditoreh dengan pisau dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai mencari adat. Perkara yang mencari adat ada beberapa perkara. Contohnya mencari adat ialah mujizat yang diberikan para Nabi dan para Rasul. Kemudian apa lagi mencari adat? Karamah. Karamah ni yang diberikan pada orang-orang wali Allah, orang-orang saleh kan. Contohnya boleh terbang di udara, boleh berjalan atas air tanpa ada apa-apa. Sebab kalau ikut lagi akal, memang dari segi adat ni mana boleh berjalan atas air kan. Itu mesti tengah lapang dia. Tuan-tuan, dia katakan karamah. Kemudian irhas. Irhas ialah tanda kebenaran yang diberikan kepada para Nabi dan Rasul sebelum dilantik. Sebelum dilantiknya Nabi dan Rasul, dia dekat irhas. Kemudian ma'unah. Ma'unah ialah kelebihan yang diberikan kepada orang soleh. Ma'unah. Kemudian untuk orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala pula, contohnya sihir. Ini pun mencari adat juga, sihir. Dengan sihir tadi dia boleh mencari adat. Allah Ta'ala bagi izinan pada dia lah. Gitu. Kemudian ihanah. Ihanah maknanya hinaan Allah Ta'ala kepada musuh. Ihanah, Allah Ta'ala beri kelebihan kepada musuh-musuh Allah. Ihanah. Kemudian istidraj, kejayaan palsu kepada musuh. Istidraj. Kemudian ibtila, turun balak kepada musuh. Ibtila. Okey, dia antara perkara-perkara yang mencari adat. Jadi maka ketiga-tiga hukum ini, mana hukum akli, hukum syara, hukum adi terbeban ke atas setiap mukallaf akan mempelajari dan memahami dengan bersungguh-sungguh. Dan mukallaf itu ialah seorang yang diberati dengan hukum dan juga perintah agama. Okey. Jadi dia tiga hukum dia dekat dengan itu kan. Hukum akal ni, hukum syara, hukum adat kan, dekat dengan di antara satu sama lain. Jadi untuk melengkapkan hukum syara itu, jadi para ulama pun kena menilai jugalah hukum akal, kena ambil kira juga hukum akal, kena ambil kira juga hukum adat. Baru dapat dirumuskan.
perkara tadi, sama ada sah ke tak sah, boleh ke tak boleh ke dan sebagainya kan. Oh, timbullah hukum syarak tadi. Nah, gitu. Dikait-ngait di antara satu sama lain. So kita tak boleh terlepas lah. Mana dalam menggunakan akal tu penting juga dalam neraca untuk mendapatkan hukum syarak. Adat pun kita diambil kira juga. Untuk buat keputusan. Baik. Jadi hubungan hukum akal dan adat bawa kepada penemuan kajian ilmiah, seterusnya membenarkan hukum syarak serta bersesuaian dengan fitrah manusia, dan akhirnya membuktikan kebesaran Allah Ta'ala. Logik akal terhadap penciptaan akal semesta, sains dan sejarah kehidupan manusia dibenarkan dengan Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, okey, habis. Cukup sekadar itulah tentang pembahasan malam ini, pasal dan juga perkongsian tentang pembagian hukum. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan insyaAllah mereka faham bahawa tentang. Ada soalan tak? Masih tutup. Ada? Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa amalan taqabbala, rizqan halalan mubarakatan katsiran wa sya'nan fatah ya alim. Nawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'alifin. Allahumma haqqina bidin, Allahumma haqqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa taqarrabana min ba'di tabarrukul maksum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.